Dengar. Assalamualaikum. Dengar. Dengar ke tak? Aku tak dengar cakap eh. Tidak nak start eh. Pukul 10 kita start lah. Hari ni tak tidur lagi siang lah. Cuba kita buat satu jam lah. Sembang santai saja. Dah 10 mata ni saya start lah. Masih kepada kira-kira yang buat poster. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, pada malam ni kita akan teruskan sesi sembang filem. Sebab selalunya Kubu ni selalu cakap pasal buku kan. Jadi kita cuba tukar sikit. Kita cuba tukar sikit. Masih Iman. Tadi nampak Bang Kimi. Bang Kimi eh? Okay Bang Kimi, masih. Apa khabar? Baisan, apa khabar? Okay, sesi sembang filem. Sebab selalu Kubu asyik cakap buku kan. Jadi kita tukar sikit. Terima kasih Raul Razali dari Sina SS Kimi. Okay, jadi kita telah buat dengan Bang Jafri sisi sembang filem 1, cakap tentang kenapa rakyat Malaysia tak menggemari filem tempatan. Kemudian kedua sama Iltizat Iman, bincang Kapten Fantastik dan pendidikan tanpa sekolah. 3 sama saudara Daniel Aziz. Terima kasih Nur Akal Auji. Okey, bincang bersama Daniel, siapa Hussein Hanif. Semalam bersama Cik Rahman, membincangkan filem Toseka Diaries. Terima kasih kepada K. Shakira juga yang buat poster ni. Okey. Baik, jadi malam ni kita akan bersembang. Sembang lah. Maknanya santai lah. Jadi kalau penonton ada pandangan pun boleh. Ini bukanlah daripada seorang pengkaji filem ataupun pembikin filem. Tak, ni amatur je. Meminati filem-filem post-apokalips. Jadi saya minat lah dengan genre filem ni. Jadi kalau yang lain, kalau ada cadangan lagi filem lain yang saya tak tersebutkan, boleh sembang, boleh cakap juga. Kita cuba bincang lah, sembang santai saja, tak ada serius sangat kan. Okey, jadi sebelum kita teruskan, saya dah buat beberapa bahagian. Jadi sebelum kita ni, maknanya saya nak sembang dulu pasal definisi. Masih Zahin. Okey, bila bercakap tentang filem post-apokalips ni, dia berkait dengan ada dua lagi terma, iaitu apokalips dan dystopian. Dia ada 3 berkait. Dan kalau battery, please charge. Okey, sekejap. Mic. Okey. Jadi 3 terma ni memang selalu berkait lah. Tapi jika kita cermati 3 terma ni sebenarnya ada perbezaan dia. Okey, kita mulakan dulu dengan distopia. Jadi distopia ini adalah terma yang bertentangan dengan utopia. Utopia, saudara-saudari maklum bahawa utopia ni adalah satu tempat yang indah, syurga, tempat yang sempurna. Okey. Dan utopia ni kalau kita tengok, dia selalunya adalah tempat yang idealis, yang bermain di fikiran. Tak pernah wujud secara realnya, secara fizikalnya tempat itu di dunia nyata ini. Okey. Tapi terma ini, terma utopia bukan distopia. Utopia ni, kita ke utopia dulu. Utopia ni dituliskan, terma ni dalam buku Thomas More yang diterbitkan pada 1516, Utopia. Jadi lawan kepada utopia adalah distopia. Kenapa saya bincang distopia pada post-apokalip ni? Kerana 3 terma ni, post-apokalip,
apokalips dan distopia ni kadang-kadang berkaitan. Kan? Ni definisi dulu kita bincang. Okay, sorry. Kenapa bincang benda ni? Sebab saya rasa dalam dunia masa COVID ni, memang filem-filem post-apokalip ni antara yang patut menjadi satu kita tengok lah kan. Selain filem-filem yang banyak genre pandemik. Kami juga di Republik Buku ada buat pertandingan nulis cerpen post-apokalip. Boleh tengok juga situ. Boleh join juga nak cerpen. Jadi distopia ni kita boleh tengok macam filem seperti Hunger Games. Hunger Games dan Elysium. Elysium ni satu siri je lakonan Matt Damon. Saya tak berapa minat juga Matt Damon ni, tapi filem dia Elysium ni sangat bagus lah. Sangat memaparkan pertentangan kelas. Jadi Elysium memang nampak genre distopia ni tu. Okey. Dan Hunger Games. Hunger Games apa siapa pelakon dia? Jennifer apa? Saya tak ingat nama dia. Jennifer Lawrence tak silap. Okey. Tapi saya tak tengok lagi Hunger Games sampai sekarang. Saya tak tahulah kenapa. Mungkin akan datang saya akan tengok. Tapi dystopian ni filem dia adalah Hunger Games dan Elysium. Okey. Jadi dystopian adalah beza di sebalik utopia. Kalau utopia tu segala yang sempurna, dystopian adalah sebaliknya. Okey. Dan awalnya distopia ni selalu merujuk kepada novel lah. Okey, termasuk Iqbal Haras. Okey. Dalam novel 1984 George Orwell. Tapi saya pun belum ada buku tu tapi belum baca lagi. Tapi adalah yang kita pernah dengar seperti Big Brother is watching you. Jadi ada beberapa benda lah yang dalam George Orwell punya karya iaitu 1984 dikatakan ini adalah novel yang bercorak dystopian. Okey, kalau ikut novel ni, dystopian novel, karakter-karakter yang hidup dalam dunia itu selalunya dikawal oleh kerajaan yang selalunya bersifat totalitarian lah. Ataupun yang kalau tak ada kerajaan pun dia ada code of conduct yang mana kapitalis yang kawal sistem. Kita boleh tengok macam filem Elysium, dia bukanlah kerajaan yang kawal pun, tapi sebab ada satu space kat luar angkasa, tempat itu lebih bagus kesihatan dia. Sementara di bumi masa tu sangat kotor, penyakit macam-macam. Tapi dekat tempat yang angkasa tu, satu space dekat angkasa sangat bagus, dan maknanya bukan kerajaan, tapi nak mendapatkan perubatan itu susah. Jadi dia deal dengan masalah macam ni. Memang dunia hancur ataupun dunia sudah saya suka guna istilah ni, diledak binasa, tetapi mereka deal dengan kerajaan yang korup, kerajaan yang totalitarian. Korup di sini maksudnya kerajaan yang kuat dalam arti kata mencengkam rakyat lah. Okey. Dan ataupun kalau tak begitu, dia ada sistem kapitalis yang kawal. Susah. Maknanya saudara untuk rujukan dalam contoh yang saya bagi ni macam filem Elysium lah. Okey. Kalau macam Hunger Games tu kita nampak dia kalau disebutkan dekat dalam rujukan yang saya baca adalah contoh yang bagus. Sebab masa tu dia maknanya dia bukanlah satu alternate universe yang lain, tapi maksudnya dunia masa depan yang tidaklah membahagiakan, tidak seperti yang kita gambarkan. Contohnya ini menarik sikit. Contohnya macam kita selalu pada awal 2000 kita dibayang ataupun awal lagi lah tahun 1990-an ketika Mahathir cakap tentang wawasan 2020, kita menyangka bahawa akan datang wujud satu sistem yang bagus, kereta terbang semua kan. Tetapi masuk kita ke 2020 apa yang berlaku? Jadi kat situ kita boleh nampak dah. Boleh kita katakan ini awal permulaan kepada distopian yang akan berlaku. Maknanya kereta terbang tu tak ada, jatuh, pakai drone,
perubahan rejim, okey, kemudian COVID, wabak ni. Jadi ini boleh katakan dia tak sama macam utopia yang kita fikirkan. Okey, dan selalunya kalau dalam okey, Bang Niki ni, terima kasih menonton. Okey, ni sembang santai saja. Dalam dystopian novel, watak-watak utama selalunya akan memberontak melawan status quo dengan mendedahkan flaw-flaw ataupun kecurangan, ketimpangan sistem, dan ada usaha untuk nak take over, nak mengambil alih atau memulakan satu set baru undang-undang. Okey. Memang selalunya kalau cerita distopia ni, dia wujud distopia ni kadang sebab malapetaka. Tetapi masalahnya distopia ni dia akan deal dengan opresif, kerajaan yang opresif berbanding dengan tragedi, berbanding dengan wabak. Walaupun asal mula cerita mungkin kerana tempat itu dikenakan wabak, tetapi mereka yang masalah yang utama yang mereka akan deal adalah kerajaan yang totalitarian tadi. Terima kasih Irfan Nami, Encik Ahmad. Okey. Dan selalunya kalau dalam dystopian novel dia akan fokus kepada masyarakat dan budaya yang dilihat stabil. Jadi kalau kita tengok Hunger Games, dia lebih stabil. Dia ada, saya tengok begitulah. Saya tak berapa follow sangat. Terima kasih Mer. Saya tak berapa follow sangat Hunger Games. Saya rasa tak habis kot satu filem pun. Mungkin saya meluat dengan Jennifer Lawrence, jadi saya tak tengok habis. Tapi kalau kita tengok sama ada trailer ke apa, sistem dia ada sistem kapital yang tidaklah keadaan yang hancur, puing-puing bangunan, tak ada. Jadi dia lebih stabil berbanding kalau cerita post apokalip ni agak chaos. Itu antara perbezaan antara dystopian dengan post apokalip. Agak sama tapi ada beza dia. Okey. Baik, masih lagi dalam definisi. Okey. Ringkasnya, okey, tidak dystopian. Okey. Ringkasnya post apokalips, mudahnya adalah selepas apokalip. Post ni mudahnya selepas lah. Boleh kita kata apokalip ni kiamat juga. Jadi maknanya kiamat. Post apokalip maknanya post kiamat, selepas kiamat. Okey, tapi kalau saya buat tulisan saya buat ni adalah selepas kemusnahan. Maknanya selepas kemusnahan itu masih ada manusia. Maknanya katalah berlaku kiamat kan. Kiamat kan. Matilah ramai manusia. Tapi masih ada manusia wujud, hidup, tak mati-mati lagi. Itu dia. Itu post-apokalip itu. Itu genre yang kita nak bincangkan. Lucy Montauk, terima kasih. Boleh join juga Lucy. Okey, jadi itu selepas kemusnahan. Maknanya post-apokalip itu adalah selepas kemusnahan. Maknanya kalau selepas kiamat masih ada lagi manusia. Itu dia yang genre yang nak dikatakan. Okey. Sementara itu, apokalip adalah keadaan atau semasa menuju kehancuran. Maknanya nak kiamat dah kan. Tapi keadaan semasa itu, kepanikan itu. Dia bukan selepas tapi keadaan semasa itu. Jadi filem-filem apokalip adalah filem semasa menuju itu. Bukan selepas, bukan. Jadi keadaan panik menuju kehancuran. Okey, saya bagi contoh filem dia seperti 2012 kan, Day After Tomorrow. Okey, itu adalah pandangan saya itu adalah filem-filem apokalips, bebas untuk disanggah, tapi saya akan bagi tahu hujah-hujah saya. Ini okey, 2012 dengan Day After Tomorrow, 2012 dengan Day After Tomorrow diarahkan oleh pengarah yang sama yang selalu menghancurkan bumi, iaitu Roland Emmerich, yang juga mengarahkan Godzilla, hancurkan bumi, Independence Day dan White House Down. Okey, White House Down ni tak hancurkan bumi lah, tapi dia Amerika diserang. Filem yang sama macam tu adalah
Olympus Has Fallen. Okay, jadi ini filem yang dibuat oleh Roland Emmerich. Kan? Tapi kenapa saya tak kata 2012 Day After Tomorrow ni adalah post apocalypse, sebab dia menuju kehancuran. Dia bukan hancur ataupun selepas hancur, dia menuju. Kan? Okay. Sama juga dengan Train to Busan, World War Z. Ini bagi saya adalah filem Apocalypse, bukan post apocalypse. Okay. Memang kalau kita tengok 2012, pada akhirnya dia akan jumpa satu tempat Afrika. Kalau kita tengok tempat akhir, tempat Afrika daratan baru. Semua orang pun keluar daripada kapal, tengok tempat baru. Kan? Maknanya dia dah jumpa satu tempat baru. Kenapa kau cakap Ben dia bukan post apocalypse? Kerana filem tu kat situ dah habis. Kan? Filem tu yang utama dia adalah masa awal tu. Yang dia jumpa daratan tu akhir. Tetapi katalah filem itu katalah nak buat sequel, sebab 2012 dah habis kan. Katalah nak buat sequel 2012 mungkin 2013 ataupun 2021 ke 2020 kan. Maksudnya di pulau itu kan, pemerintahan di daratan itu pula kan. Maksudnya selepas diperturun daripada Ark tu, saya tak tahu nak katanya sebutnya Ark. Kalau saya laju, saya minta maaf ni, tolong perlahankan saya kan. Jadi diperturun daripada Ark, katalah kalau diperturun, Roland Emmerich nak buat lagi, katalah diperturun daripada Ark, turun, kemudian dia berdirikan satu pemerintahan dalam tempoh 5-10 tahun tu, mungkin kalau dia tak jadi post apocalypse pun dia akan jadi dystopian. Tapi kalau cerita tu dah mati kat situ, maknanya bagi saya itu adalah 2012. Itu adalah film 2012 tu, itu adalah apocalypse kan. Sama juga dengan World War Z kan. Dan kalau post apocalypse ni, katalah 2012 tu nak buat pun, maknanya nak buat dalam genre post apocalypse, puing-puing kehancurannya mesti masih jelas tersisa dan diperkatakan. Sebab kalau dystopian dia dah tak cakap dah benda tu. Dystopian dia akan bercakap tentang kerajaan yang totalitarian. Menarik kat sini sikit trivia. Kalau tengok 2012, Roland Emmerich ni dia dah hancurkan semua rumah ibadat besar. Kristian semua dihancurkan. Dan dia ada keinginan nak menghancurkan juga Kaabah. Kalau ada satu interview tu, dia ada juga nak hancurkan Kaabah. Tetapi diperingatkan oleh pengarah, penulis skrip ke apa, saya tak ingat nama tadi. Terus kata, kau nak ke kan, kau kena fatwa bunuh nanti kan, sebab kau nak hancurkan rumah ibadat orang Islam ni kan. Memang ada scene orang Islam pun semayang, meminta doa sebab dunia nak banjir, tapi Kaabah tu tak dihancurkan. Kalau dalam patung-patung besar, rumah ibadat Kristian semua yang besar-besar semua habis. Simbol-simbol agama semua habis, dihancurkan dalam filem tu. Tapi yang Islam selamat sebab dia takut fatwa yang keras kena kepada dia. Dulu ada Salman Rushdie sekali pernah kena. Sebab orang Islam ni dia agak memang agresif lah dalam beragama. Okey. Dan tema post apokalip ni masih berkaitan kehancuran dan pembinaan dan usaha untuk pembinaan semula atau psikologi survivor yang masih hidup. Okey. Masih ada manusia yang tersisa mencuba untuk hidup dan masih memperkatakan tentang malapetaka yang menimpa mereka. Ini adalah post apocalypse. Okey. Dan cerita post apocalypse ni dia tak berminat dengan reaksi orang, dengan reaksi watak, dengan apa? Dia tak berminat dengan contohnya wabak. Dia tak canggung lagi dah dengan benda tu. Benda tu dah biasa. Orang mati banyak pun benda tu dah biasa bagi dia. Macam katalah cerita wabak ke apa ke, orang masih dia masih orang masih takut-takut pakai topeng tak pakai topeng kan.
Tapi kalau dah post apokalip ni, orang dah tak fikir dah mati ke, makan ke, apa ke, lantak lah kan. Dia ada unsur nafsi-nafsi kat situ. Jadi apa, jadilah kan. Terima kasih Mukmin Antang. Saya tengok ya, kok ada soalan saya tertinggal. Saya tengok je. Kalau ada soalan boleh bagi soalan. Pandangan lah kan, ada soalan kan. Sebab ni hanya perkongsian peminat. Bukanlah seorang pengkaji filem tegar pun. Dan okey, itu maknanya filem apokalip tak berurusan dengan memerhatikan reaksi orang, pelik tak pelik dengan wabak semua tu, tapi post apokalip ni fikir tentang bagaimana manusia berubah dan adapt dengan suasana. Itu dia. Dia manusia dah adapt. Keadaan ni orang dah kena penyakit semua ni. Tak kira lah. Yang penting kita adapt. Dia dah tak kisah lah. Jadi katalah dunia dah banjir, dah air dah naik semua. Orang tak bercakap lagi dah tentang reaksi ataupun orang bingung air naik semua, tak. Tapi yang orang buat adalah adaptasi. Dan dah air naik ni buat macam mana? Fikirlah macam mana nak hidup kan. Air naik, jadi macam mana fikir air, macam mana nak cari makan. Air dah naik. Air dah tenggelam ni, air dah naik separas KLCC dah ni. Semua orang dah duduk atas lah. Sekarang fikir macam mana nak hidup. Air dah sampai ke tahap tu dah. Dan untuk makluman, walaupun ini cerita sembang santai je, tapi dengarnya melalui bacaan yang boleh dipercayai, boleh cari juga nanti. 2050 dengarnya, dan ada bukti tu, nanti saya cari, saya letak di page Kubu. Taiping, kawasan di Perak banyak tenggelam. Air akan naik. Air akan naik dengan banyak. Jadi pulau-pulau pun dah banyak tenggelam. Jadi bersiap sedialah kita. Kita tak payahlah nak tunggu kita terbang ke apa. Makin tahun ke tahun makin banyak benda yang musibat yang akan mengenai kita. Okey, jadi 2030 nantilah. Kalau kita rasa kita mati awal, kita tak payah fikirlah kan. Okey. Jadi seperti saya sebut tadi, post apokalip ni dia fikir tentang psikologi watak. Psikologi watak yang masih hidup. Dia bukan fikir panik ni, panik kan. Panik wabak banyak lagi. Tak ada, dia tak ada. Sekarang ni nak panik buying. Masa dah post apokalip orang dah tak panik buying lah. Kedai dah tak ada. Kedai dah tak ada. Semua orang panik apa? Push tak boleh lah kita nak masukkan dalam 3 kategori tadi kan. Mungkin agak dystopian juga push ni kan, sebab dia belum berlaku, tapi mungkin akan berlaku. Saya kalau kita boleh masukkan juga macam Death Race kan, yang lakonan Jason Statham kan. Yang dunia pada masa itu dah hancur kan. Orang menjadikan banduan-banduan ni sebagai racer kan. Ada 3 kot, 3 ke 4 Death Race tu. Dia pun agak dystopian pun ada. Jadi dystopian, post apokalip ni saling bertindih. Tapi kalau kita cermati ada beza dia. Dan selalunya kalau cerita post apokalip ni, teknologi dah tak ada. Non technological future world. Dah tak ada dah teknologi. Yang hanya ada yang tersisa sahaja. Maknanya elektrik tak ada lah. Petrol pun dah susah jumpa. Tak ada lah nak buat kilang pistol pun. Tapi yang ada adalah benda yang tersisa daripada tamadun yang lepas lah. Maknanya kalau tamadun lepas kita dah cipta pistol semua, benda tu ada. Tapi kita tahu lah kan, dah peluru dah, kalau kita dah pakai peluru semua, peluru pun dah habis kita tembak. Maknanya benda tu lama-lama dia akan susut. Maknanya teknologi yang tersisa tu mengalami kesusutan. Ini nanti saya akan bagi contoh-contoh yang ni. Okey. Saya nak tengok soalan kalau ada. Sekejap ya. Kalau ada soalan ke, pandangan ke, boleh bagi tahu. Kadang-kadang tengok tak nampak.
Sekejap, kalau ada soalan. Okey lah semua. Sama santai je. Walaupun sebab bagi saya post apocalypse ni real lah. Akan datang macam mana kita Okey. Baik. Kalau ada soalan boleh bagi. Baik, filem zombie. Adakah filem zombie tu post apocalypse? Bagi saya, pandangan peribadi saya, tidak semestinya. Filem zombie tidak semestinya filem post apocalypse. Kan? Okey, jadi zombie kampung pisang macam mana? Bagi saya bukanlah. Filem zombie kampung pisang ni lebih kepada filem lucu, komedi dan mungkin kritik sosial. Resident Evil, adakah dia filem post apocalypse? Saya nampak Resident Evil ni lebih kepada filem bergenre zombie. Bukan sangat. Ni dia bergenre zombie tu. Fokus dia pada zombie dan dia pun tak banyak cakap, tak banyak tema, dia banyak bunuh je kan. Dia tak ada tema yang besar. Dan Resident Evil ni dia asal video game. Banding nak kata dia post apocalypse ni, saya nampak dia bergenre zombie. Dan filem post apocalypse bukanlah filem seram. Saya tak rasa filem post apocalypse filem seram. Dia ada style dia sendiri. Dia bukan filem seram. Jadi macam mana dengan I Am Legend, lakonan Will Smith? Saya tak ingat pengarah dia sebab saya tak sempat nak tengok. Nanti kita balik tengok lah. Tapi pelakon dia saya ingat lah kan. Itu, dan saya rasa ramai orang pun akan ingat pelakon tu kan. Jadi kalau I Am Legend Will Smith, saya nampak I Am Legend pun lebih kepada filem zombie. Walaupun ada tema apokalips sedikit sebanyak, tapi zombie ni lebih sama dengan ni. Dan dia lebih agak survivor filem tu. Menarik dalam kalau cakap pasal ni, maknanya kan macam student kan baru-baru ni kan duk merungut, bosan semua kan. Saya rasa filem tu bagus mengajar. Macam mana kalau kau duduk dekat satu kawasan tu, tak ada orang, musuh banyak, ataupun gangguan kat luar banyak, binatang buas ke apa benda ke. Macam mana kau nak jaga diri kau ni, supaya kau tak tension, supaya kau boleh mengawal diri daripada terjerumus ke dalam kerosakan. Jadi, itulah yang macam saya tengok Will Smith buat dalam filem I Am Legend. Sebab saya nampak filem tu selain daripada filem zombie, dia adalah filem survivor lah. Survivor. Macam mana kau nak maintain seorang ni kan? Ini aku dikurung, ada makanan lagi. Habis Malaysia ni kita kalah dengan makanan. Tak boleh balik raya semua dah habis kan. Macam mana ni kan? Saya tak tahulah kan. Tapi jadi filem-filem macam ni dia mengajar sesuatu. Cuma zombie dalam filem I Am Legend ni lain sikit. Dia tak macam Resident Evil. Zombie dia akan menyorok waktu siang. Tak boleh kena cahaya matahari. Zombie dalam I Am Legend ni macam Pontianak. Dan menarik kat sini, kalau kalian tengok sini, orang putih ni dia bangunkan banyak filem untuk sebuah genre. Makasih awet awang. Maknanya filem zombie ada berderet kan. Kalau filem post apokalips ada. Dystopian pun ada. Kemudian itu kita kata zombie lah kan. Banyak zombie kan. Banyak jenis lah filem zombie kan. Juga zombie lain, vampire lain pula. Jadi dia kaya kan pelbagai genre dia buat. Dia tak fokus kepada hantu, cinta, lucu dia banyak. Itu yang suatu benda yang menarik yang kita boleh tengok lah. Baik, saya rasa saya dah habiskan dekat definisi. Saya tengok lab ada, kalau ada komen, pandangan ke. Okey. Saya cuba tengok ni soalan Sulaiman Ambuk Sulong, filem Maze Runner. Filem Maze Runner saya tak tengok lagi sampai sekarang. Saya tak tahulah filem Maze Runner kemudian Divergent ni pun saya tak tengok lagi. Makasih I Am Legend ni saya dah ulas tadi.
Okay, saya kira saudara percaya kepada apokalips tak? Bagaimana dan kenapa ia berlaku? Saudara percaya hari kiamat dan atau percaya apokalips yang lain? Mungkin sebab kalau nak kata sebab saya komen sikit pada Nur Ashikin ni, tengok Kingdom Season 1 dan 2 Nur Ashikin. Ya itu filem zombie tapi itu zaman dulu kan. Nanti kita sembang tu. Nanti kita panggil Nur Ashikin pula untuk bincang ni. Okey, pasal soalan Kes Shakira tadi, saudara percaya kepada apokalips tak? Bagaimana dan kenapa? Kan? Jadi saya fikir orang yang percaya kepada post apokalips ni dia agak pesimis pandangan hidup dia. Dia tak optimis. Sebab kalau optimis, dia akan selalu melihat dunia ni sebagai futuris. Ada filem lain dan siri TV lain yang agak futuristik. Kalau Minority Report, agak futuristik. Dia punya bacaan ni dia pun tengok bahawa dunia akan datang ni akan banyak gadget-gadget yang canggih. Akan banyak, dunia akan lebih kemilau. Kalau Futurama, futuristik. Jadi, dia ada optimism. Dia akan futuris, sementara yang pesimis dia akan lebih memikirkan dunia ni pun dah tak ada masa depan. Dan saya sendiri kalau kita belum melihat kiamat besar pun, sebenarnya hari-hari ramai je orang mati meninggalkan kita kan. Jadi itu pun salah satu kiamat juga sebenarnya. Banyak dah orang yang dulu ada dah tak ada kan. Itu pun salah satu kiamat juga. Jadi saya tengok bukan setakat orang yang ada dulu sekarang tak ada. Banyak juga tempat yang ada dulu dah tak ada. Saya dah lama tak balik kampung. Saya balik kampung, pokok manggis kat rumah saya pun dah habis kena tebang kan. Yang dulu saya pernah tengok kan. Jadi kita boleh kata kat sini bahawa kiamat tu berlaku setiap saat, setiap masa. Hancur. Dia macam, makasih soalan tadi. Dia hancur, tumbuh, ada balik. Hancur, tumbuh, ada balik. Hancur, tumbuh, ada balik. Dan kalau kiamat ni, kalau kita tengok perkataan dia, kiam, dia bangun. Dia bukan hancur, bom, meletup ni. Dia akan bangun, hancur, bangun. Dia, kiamat. Kiam. Kiamulail, bangun. Jadi terpulang pada kita macam nak memaknakan. Tetapi dengan banyaknya umat manusia ni yang degil, tak faham bahasa ni, saya fikir kiamat besar tu akan berlaku lah. Dan sedialah kan. Okey, kalau ada soalan boleh bagi. Saya harap saya dah jawab sikit sebenarnya. Okey, saya dah cerita pasal definisi. Okey, sekarang mari kita pergi ke Malaysia dulu. Okey. Kat Malaysia mungkin lah tak ada lagi lah filem apokalips. Saya tak tahulah pernah ada ke tak. Muhammad Khalid ada buat ke? Tapi saya tak tengok lagi. Tapi yang saya tahu tak ada lah kan. Kalau ada, saudara-saudara boleh betulkan saya. Kita pergi ke penulisan. Penulisan ni penting lah. Maknanya ada tak novel yang pernah cakap benda ni? Okey, saya pernah baca Zombie Jaya. Zombie Jaya kalau dah di movie kan, di tie-in movie. Dua-dua buku tu saya baca yang telah di movie kan. Maksudnya dengan cover movie dia yang Zizan Razak berlakon. Kalau dalam versi novel asalnya Zombie Jaya. Kalau difilmkan jadi KL Zombie. Saya nampak filem tu lebih pada apokalips, bukan melainkan dibuat sequel lah. Tapi kalau pada bahagian Zombie Jaya tu sangat apokalips lah. Dan pandangan peribadi saya, buku lebih bagus daripada novel tu, lebih bagus daripada filem tu lah. Sebab filem tu banyak benda tak kena. Anjing dalam novel lebih garang, anjing yang tu sangat papi. Jadi hancur bagi saya. Filem tu hancur. Dan seterusnya, selain pada Zombie Jaya, kita ada satu lagi. Ini saya nampak post apokalips. Suatu hari nanti manusia akan melupakan Tuhan. Karya Fahmi Mustafa. Ini dunia dah hancur, nak berperang lagi. Kemudian mereka memperkatakan tentang malapetaka yang menimpa mereka dulu. Jadi sangat ketara unsur post apokalipsnya. Ini fiksyen Malaysia lah. Selain pada tu saya tak ingat lah
Mungkin ada yang lebih futuristik seperti Opera Angkasa, karya saya ingat Nazri M. Anwar. Tapi kalau Apocalypse sekuat kali ni antaranya lah. Tak banyak lah genre kita main pun, tak banyak. Mungkin selain tak banyak tu saya pun tak tahu sangat lah kan. Ini antara yang moden lah. Seterusnya manga Jepun. Manga Jepun pun banyak berkisahkan tema seperti ini. Seperti Dragon Head, Dr. Stone. Tapi Dragon Head saya ada baca. Dia agak Apocalypse. Dr. Stone belum lagi. Ada satu lagi, Hive. Cerita tentang serangga. Banyak serangga sebesar gigantik. Maknanya serangga-serangga ni dah jadi besar. Dia ada, sebab ada juga filem bertemakan insect, serangga. Kalau Google banyak serangga, sebab ramai orang ni berasa creepy, berasa seram dengan serangga, perempuan terutamanya. Tapi dalam cerita ni serangga-serangga tadi dah jadi besar. Serangga-serangga ni jadi besar. Lepas tu manusia mula membentuk kelompok masing-masing. Ada nak jadi ketua, ada nak lawan ketua, ada nak fikir diri sendiri. Ini antara ciri-ciri dalam post-apokaliptik. Maknanya dia membongkar sisi-sisi terdalam manusia. Adakah manusia akan lebih bersifat altruism, nak peduli pasal orang lain, atau nak fikir diri sendiri saja? Tapi kalau tengok yang saya tengok banyak atau lama memberikan masa saya ni, Hive lah, manga Hive. Jadi dan tapi Hive ni webtoon lah. Nak kata manga ke macam mana kan? Webtoon. Baik, kita selesai definisi Malaysia punya, kemudian manga Jepun. Kemudian ni siri TV Siri TV, saya ingat yang paling hebat sekali, power lah untuk nak cakap tentang post-apokaliptik ni adalah The Walking Dead lah. The Walking Dead ni tak boleh dinafikan. Untuk saya dia sangat power lah untuk nak menggambarkan apa itu post-apokaliptik kan. Real, sangat real. Walaupun cerita itu fiction kan. Dan ini adalah buku komik Robert Kirkman. And Walking Dead ni kalau kita tengok, dia cuba nak membawakan percikan ideologi anarkisme. Dia cuba nak bawa itu. Tapi anarkisme yang nak dibawanya adalah anarkisme yang realis. Dunia tanpa hierarki, tanpa kerajaan, tanpa sistem, polis semua tak ada, tetapi realis. Realis apa? Realis itu maknanya bukannya indah-indah. Sebab selalu orang yang bawa idea anarkis ni selalu cakap dunia ni tak ada pemerintahan, okey. Tak ada polis, okey. Tak ada kerajaan, okey. Kita atur je masyarakat. Ini bagi saya itu adalah anarkisme yang indah-indah. Kan? Sedangkan, betul ke manusia ni boleh disusun sebegitu mudah? Adakah semua manusia ni sangat baik? Boleh diatur macam budak kecil? Bagi gula-gula, bagi roti, semua beratur elok-elok. Tak ada cemburu, tak ada prasangka, tak ada prejudis. Jadi, Walking Dead sebaliknya, dia memaparkan anarkisme dalam sudut realis. Ini realiti. Realitinya manusia bukan begitu. Bukan susah, bukan senang nak mengatur manusia. Bahkan yang lebih bahaya dalam Walking Dead sebenarnya bukan zombie tadi, tapi manusia itu sendiri. Dan ada kalau dapat Google seperti watak Negan dikatakan ada filosofi dia membawakan satu fahaman yang daripada buku Thomas Hobbes, Leviathan. Maknanya untuk nak keamanan, kamu kena serahkan kedaulatan, kena serahkan kebebasan sedikit. Kalau tak boleh aman. Jadi Negan itu sebagai satu watak antagonistik ni, semua orang ikut je cakap Negan sebab orang dah pasrah. Dah tak boleh melawan, dah tak boleh apa. Jadi kita ikut sajalah cakap Negan ni. Jadi bagi saya nampak Walking Dead ni sangat
memang betul lah, cuma dia ni bukan filem. Masa siri TV, cuma saya selalu menganggap Walking Dead ni sebagai filem yang panjang. Hal Isfahan, terima kasih. Okey, seterusnya adalah Revolution. Revolution ni dia tak macam Walking Dead lah. Post apocalyptic. Tapi dia tak sama sebab dia cuma bertahan 2 season saja. Kan? Tapi tema dia, perbahasan dia menarik, iaitu dunia tanpa elektrik. Okey. Boleh ke kita hidup tak tanpa elektrik? Kan? Bagaimana? Tak ada satu, takkan ada lah kubu ni tak? Kan? Jadi dunia tak ada elektrik. Hari ni kita bergantung sepenuhnya pada elektrik. Katalah elektrik dah tak ada, bagaimana? Itulah cerita Revolution. Jadi sebenarnya baik Walking Dead atau Revolution, dua-duanya real. Mungkin satu hari nanti manusia pun akan jadi zombie pun. Saya percaya manusia ni boleh je jadi bukan-bukan kan. Kita tak tahulah kan. Sekarang belum jumpa lagi benda macam tu kan. Terima kasih Azmil. Tapi yang lebih jelas secara Revolution lah, sebab elektrik ada, elektrik boleh ditutup. Macam mana kalau elektrik tak ada? Jadi itu antara yang menarik. Dan bila elektrik dah tak ada pada dalam TV series Revolution, orang dah balik kepada primitif. Teknologi dah tak ada, seperti disebutkan tadi, non-technological. Dunia dah balik tak ada teknologi. Military naik, nama dia apa, militia naik, dipimpin oleh Monroe, buat satu rejim baru. Mereka pun ada naik kuda balik. Jadi kalau kita tengok benda-benda ni, dia agak persis macam hadis-hadis akhir zaman. Begitulah yang dikatakan. Saya nak kata betul ke tak, saya tak pastilah. Sebab adik-adik akhir zaman pun katalah benar, sebab banyak hadis sahih, hadis daif dan macam-macam lagi. Katalah benar pun, hadis tu pun ditulis pada zaman begitu. Dia pernah fikir zaman akan datang begini kan. Jadi saya nampak adalah persamaan tadi kan. Tapi maksud dia, kita nak kata kat sini, dunia tanpa elektrik tu real, dan orang akan kembali kepada primitif balik. Sebab ada hadis mengatakan akhir zaman orang akan berperang dengan pedang. Cuma saya cuba, bukan nak sangkal apa sangat lah, tapi saya cuba nak kata zaman dulu begitulah kan. Zaman dulu mana ada kereta kebal semua. Jadi hadis tu pun nak kata predict pun macam mana kan. Tapi TV seri ni cuma bertahan 2 season saja. Dan pelakon-pelakon dalam TV seri ni pun agak lame lah dan kurang terkenal. Mungkin Okay, saya baru nak masuk pasal filem. Saya nak minum air jap. Kalau ada soalan boleh bagi tahu. Terima kasih Nur Asia tonton. Kiamat kecil. Terima kasih atas kedah pada masih hidup. Betul lah, Kiamat Fatih ya. Kiamat kecil, malah kematian. CD drama SEE from Apple TV. Saya ada Netflix je, Sulaiman Ambok. No Ashikin, KL Zombie aku tak pernah tengok. Aku rasa last filem Melayu aku tengok yang Tera M. Nasir berlakon tu. Ini pengaruh filem Korea ni, Ashikin ni. Nanti kita panggil lah untuk bentang filem Korea pula. Terima kasih yang menonton. Kalau ada soalan boleh ni. Bincangan. Okey. Sekejap ya. Okey. Alright. Okey, baik. Okey, seterusnya, ini filem ya. Tadi maknanya saya dah cuba definisi. Kemudian apa di Malaysia macam mana. Kemudian apa lagi?
manga, kemudian TV seri dan seterusnya adalah filem lah. Okey. Saya nampak filem Mad Max lah. Mad Max. Dan Mad Max ni tema dia pasal minyak lah. Ni pemahaman saya. Saya tengok pasal minyak. Minyak dah tak ada. Dan filem Mad Max ni bukan filem Mad Max yang saudara tengok Fury Road tu. Tapi dia ada 3 siri sebenarnya. Nombor 1, nombor 2 dan Mad Max yang Fury Road adalah nombor 3. Saudara-saudari cuba cari di F Movies. Saya jarang nak beritahu sumber saya, tapi cuba cari di F Movies. Ada 2 Mad Max. 2 Mad Max sebelum tu. Dan 2 Mad Max tu dilakukan oleh Mel Gibson. Yang ketiga adalah Tom Hardy. Okey. Jadi pasal ni lah, pasal minyak dah tak ada, orang dah cari minyak. Okey. Pada dia ada 1 dengan 2. Okey, dalam dan setiap filem ni, Mad Max 1 2 ni jarak yang lama. Jarak yang lama. Mad Max 2 dengan Mad Max 3 pun lama. Saya ingat berapa? 20 tahun ni baru keluar Mad Max nombor 3. Memang dahsyat lah kan. Dia punya dia dah ada teknologi yang baru, kamera semua. Dan filem lebih canggih. Okey. Kalau tengok dalam Mad Max 2, saya tak tahu lah nak kata mereka ni perli Iran ke perli Ayatollah ke apa. Filem tu dibuat 1981 setahun atau 2 tahun selepas revolusi Iran 1979. Okey. Okey, dalam satu watak tu Todi jahat lah. Dia sebut, dia mengisytiharkan kepada satu orang watak jahat ni datang, dia cakap, Lord Hormuz, warrior of the wasteland and the Ayatollah of rock and roll lah. Jadi disebutkan dalam Mad Max tu ni ada Ayatollah of rock and roll lah. Jadi saya nampak ini mungkin dia ada dia mungkin dia tak ada lah benda yang berat sangat, tapi mungkin dia nak sebutkan juga tentang apa yang berlaku di dunia masa tu. Jadi ni yang saya perasan lah. Sementara yang ketiga, apa nama, Fury Road, Tom Hardy. Tapi sebenarnya yang dalam ni yang lebih kuat adalah image feminisme Charlize Theron sebagai Furiosa. Itu lebih kuat lah. Itu lebih kuat dalam Fury Road berbanding Tom Hardy sendiri. Tom Hardy ni nampak tak kuat juga lawan cerita tu sebenarnya. Saya nampak Mad Max yang dalam nombor 3 tu kuat kepada sangat kuat lah unsur feminisme tu. Okey, nanti di akhir nanti saya akan cuba membacakan tulisan Hishamuddin Rais tentang peak theory, tentang teori puncak minyak. Okey. Maknanya sebab filem Mad Max tadi berkaitan dengan minyak dah nak habis. Adakah saudara-saudari ingat minyak akan selama-lamanya? Satu hari nanti minyak akan habis. Menurut pendapat inilah, dan saya agak pro juga kepada pandangan sebeginian. Sampai bila minyak akan bertahan? Baik, filem The Road, Viggo Mortensen, pelakon dia pernah berlakon dalam Captain Fantastic 5 tahun ni. Kemudian Charlize Theron berlakon dalam cerita ni juga. Faisal Terani turut mengulas filem The Road ni dalam buku filmnya Cinema Spiritual. Buku ini, Cinema Spiritual ni sangat bagus. Filem ni adalah adaptasi dari sebuah novel, The Road ni. Mengisahkan seorang ayah dan anak yang hidup di benua Amerika sesudah satu bencana yang telah memusnahkan seluruh dunia. Tiada lagi tamadun dan peradaban. Jumlah manusia boleh dihitung. Kebanyakan manusia adalah nomad. Untuk hidup, terdapat kumpulan yang makan daging manusia sendiri. Bencana dalam filem The Road itu tidak disebutkan. Bencana itu jelasnya telah mengakibatkan populasi umat manusia dan haiwan hampir pupus. Kebanyakan manusia yang masih hidup memilih untuk membunuh diri kerana tiada jalan lain lagi untuk melangsungkan kehidupan. Malah pilihan membunuh diri adalah yang terbaik berbanding menjadi habuan makanan kumpulan manusia kanibal. Isteri watak utama tadi kemudian membunuh diri. Ini antara, kalau tak tengok filem tu pun, baca kat sini pun, saya pandangan saya lah, saya nampak sangat kuat dia punya post apokaliptik. Orang dah nomad, orang dah tak duduk ke satu kawasan, orang dah pindah-pindah. Orang dah buat squatting, dah ambil satu tempat, pergi satu tempat, occupy tempat itu.
Dan kemudian kanibal lah. Kalau dalam Walking Dead pun ada isu orang dah tak ada benda nak makan. Jadi orang makan apa? Makan manusia. Kan? Jadi kanibal. Dalam The Road pun ada kanibal, dalam tu pun ada kanibal. Okey. Saya tengok lagi jika ada soalan lain. Betul. Makasih yang menonton. Betul, Mel Gibson. Mel Gibson berlakon 2 filem dalam Mad Max. Cuba cari. Saya bagi tahu sekali lagi sebab yang pada yang masih menonton ni, saya jarang nak bagi tahu saya punya sumber. F Movies cuba cari di situ F Movies. Cuba cari. Okey, saya dah tak ulang lah saya punya sumber. Okey. Baik, okey, kemudian seterusnya Book of Eli. Saya tak tahu nak baca macam mana. Eli kah Eli? Tapi saya rasa Eli. Book of Eli. Poster malam ni dipakai oleh Denzel Washington. Dan saya memang minat lah kepada Denzel Washington ni. Dia sangat bagus. Dan saya suka dia tak berlakon cerita-cerita lawak. Tak banyak cerita lawak dia buat. Saya rasa tak ada cerita lawak dia berlakon. Semua cerita serius. Watak macam ni saya suka lah kan. Ada jugalah yang lawak ni, tapi baguslah kena ada satu watak core yang Denzel Washington ni bawa. Dan Book of Eli sangat lain dia sangat nuansa Kristian ni sangat tebal. Mulanya saya pun tak faham apa benda dia ni kan. Kenapa orang berebut sangat nak cari buku? Kenapa orang jahat tu nak berebut nak sangat cari buku? Rupanya buku tu boleh menguasai dunia. Dan filem ni kalau kita bandingkan dengan filem yang bertemakan kekristianan yang lain, baik Noah ke, The God God Not Dead, termasuk Book of Eli ni, walaupun agak unsur Kristian ada, tapi filem yang macam Noah tu macam memperkotak-katikkan Kristian lah. Tapi kalau macam God Not Dead tu lebih kepada didaktik macam dakwah sangat. Tapi kalau Book of Eli ni dia sangat kuat post-apokaliptiknya. Dan watak pun dikuatkan, tak adalah berceramah kan. Dia watak tu pun berlawan kan. Kemudian Denzel lagi, ambil Denzel, ada awet lagi kan. Jadi maksud dia lengkap lah. Cerita tu pun cantik. Tengok kan. Yang jadi jahat tu saya tak ingat nama dia apa. Dan akhirnya sebelum akhir ni, filem tu sangat menggambarkan manusia pada masa tu dah sangat jahiliah dah. Dah tak ada benda dah. Buta huruf. Semua buta huruf. Jadi bila saya tengok filem tu, dia sama saya tengah macam menonton situasi Arab jahiliah pada masa tu tak ada nabi semua kan. Jadi orang tak ada benda, orang tak boleh nak baca kan. Kalau ikut Arab dulu kan, Arab dulu kan sebelum datang Nabi kan mana boleh baca. Banyaknya tak boleh baca. Arab tak boleh baca. Mereka banyak hafal kan. Mereka banyak orang budaya hafal lah. Dia ni cakap, dia ni hafal puisi semua kan. Tapi bukan budaya membaca tu, budaya tulis baca tu tak ada apa-apa. Sikit je orang boleh baca. Jadi dan adakah kita boleh kata pada zaman dulu ni, sebelum nak menanti kehadiran Nabi adakah itu dah post-apokalip kan? Sebab sebelum wujudnya dekat tempat Arab tu ada empangan Ma'arib. Saya pernah baca lah yang saya ingat, kalau saya salah boleh betul kan. Empangan Ma'arib telah pecah dan hancur peradaban manusia dekat sekitar Arab lah. Adakah kita dah banyak kali kiamat kan? Adakah kita dah banyak kali kiamat? Cuba line tengok kalau line, sebab kat telefon saya dia tulis data macam dah habis kan. Tapi kalau line tak okey bagi tahu. Raul Razali, Book of Eli, power dia punya plot betul. Sorry line tak berapa cantik lagi. Okey. Jadi kalau line tak clear bagi tahu.
Terima kasih kepada Raub tadi. Kalau Lin tak cantik beritahu. Jadi akhirnya kita nampak bagaimana tamadun tu muncul balik apabila agama. Jadi macam mana pengarah tu buat filem agama pun boleh disampaikan melalui genre post apokaliptik. Maknanya post apokaliptik bukanlah satu benda yang lara kan. Lara atau ni, dia tamadun tu bermula dengan orang begitu kan. Orang buta, kemudian dia ingat Bible dia kan. Jadi itu satu benda yang menarik. Okey, seterusnya selain pada Booth of Eli, okey, sorry Fakhruddin Jebat Derhaka, sorry sangkut tadi. Data habis. Okey, sorry. Okey, seterusnya Kevin Costner kan. Kevin Costner, pernah tengok tak cerita Kevin Costner? Dia jadi Kevin Costner ni dia jadi bapa kepada Henry Cavill Superman dalam Man of Steel. Pernah muncul juga dalam Iqbal Zulkifli. Sekarang sangkut lagi tak? Kalau sangkut beritahu. Sekarang sangkut tak? Kalau sangkut beritahu. Sebab baru top up tadi. Okey. Jadi Kevin dia dah tua lah. Tapi pada masa muda dia berlakon dua cerita post apokalip. Satu Postman. Kedua Waterworld. Okey. Sekejap saya tengok sekejap kalau line sangkut. Kalau sangkut beritahu. Okey, macam okey dah. Kejap Okey, line dah okey Kalau sangkut beritahu. Jadi dua cerita Kevin Costner berlakon dalam yang bertemakan post apokaliptik. Satu Postman, kedua Waterworld. Okey. Cerita ni susah jumpa lah. Saya dah bagi tahu link saya tadi. Nanti cuba tengok link saya bagi tadi, yang cuba tengok balik lah video tadi kan. Saya dah tak cakap dah kan saya punya sumber kat mana. Postman dan Waterworld. Postman ni cerita dunia dah musnah dan dia ni melarikan diri daripada militer baru yang tengah naik, dan masa dia lari tu dia masuk ke dalam satu kereta yang yang dah ada mayat, ada tengkorak dalam tu kan. Rupanya tengkorak tu dipakai seragam postman kan. Jadi dia pun ambil ambil pakaian tu dipakai. Terima kasih Cik Ramai menonton. Dia pakai seragam tu dan dia pun ambil surat tu, dia pun pergi hantar. Dan okey, saudara-saudari kena ingat, ketika berlaku post apokalip bukan setakat pengangkutan komunikasi teknologi akan habis. Termasuk sistem berita. Maknanya macam mana saudara nak tahu berita di Kuala Lumpur? Macam mana? Apa alat dia? Takkan saudara nak pakai burung merpati kan? Kita dulu tahulah tok nenek moyang kita kan. Kita sekarang ni macam mana kita nak tahu? Habis. Saudara-saudari kena balik kepada kaedah primitif balik. Macam mana nak buat kan?
pastilah saudara boleh buat, tapi bukan dengan senang. Jadi dalam cerita tu, dalam Postman tu, orang dah tak ada harapan dah ni. Daripada satu desa ke satu desa lain dah tak ada khabar berita. Jadi bila Postman ni datang ke tempat dia, bawa hantar surat, tadi semua orang ada harapan balik. Jadi Postman itu menghadirkan harapan. Dan kemudian ada orang nak ikut Postman ni. Ada orang nak ikut Postman ni. Dan kemudian mereka pun berjaya merekrut satu kawasan tu untuk menjadi postman, hantar surat. Sangat menarik ya cerita Postman. Boleh nak baca sebagai Postman ke ataupun Postman, sebab cerita dia bagi saya wow untuk penggemar filem post apokalip, filem Postman tu sangat bagus. Dan kemudian Waterworld juga watak utama dilakukan oleh Kevin Costner. Dunia pada masa ini semua di atas tanah, di atas air. Bandar-bandar ni, Sogo semua dah tenggelam lah. Kita ada atas air. Kita duduk atas Sogo tu. Dan Sogo semua dah ditenggelami air. Dan tanah adalah satu yang berharga pada masa ini. Puntung-puntung rokok memang sangat dicari. Sebab dah tak ada benda, kilang semua dah tak ada. Jadi orang carilah puntung-puntung rokok tadi. Filem ini filem lama. Openingnya bagus, sangat ekologikal. Kevin Costner. Kevin Costner, kalau dalam cerita tu, watak utama tu dia sampai, sebab dia dah duduk lama sangat dalam air, dia sampai tumbuh insang. Yalah, maknanya manusia pada masa itu, kalau lah air dah tenggelam kita semua, macam mana? Saudara mesti akan terefek dengan keadaan sekeliling. Tapi itu fiction lah kan. Okey, ada juga yang awalnya tidak seperti post-apokalips. Maknanya cerita ni awalnya tidak seperti post-apokalip, atau lebih bertemakan pra-apokalip. Maksudnya sebelum nak ke apokalip tapi belum apokalips. Tapi nanti di tengah-tengahnya akan ada bahagian post-apokalip. Okey, contohnya macam Terminator. Terminator ni terima kasih Khairul Nizam Kamarudin. Maknanya saudara ada tengok Okey. Maknanya kalau kita tengok sini, cerita Terminator dia memang nak pra-apokalips. Terminator datang nak hancurkan manusia, tetapi tak apokalips pun. Lebih kepada pergaduhan di zaman sekarang. Tapi ada sebab Terminator kan banyak siri. Jadi ada part dalam bahagian Terminator tu, Terminator Salvation, itu post-apokalips. Maknanya dalam banyak siri dia, ada tengah-tengah tu akan ada. Ada cerita yang macam ni juga. Jadi sama juga dengan Planet of the Apes. Planet of the Apes awalnya pun tak post-apokalip. Tapi ada bahagian dia akan jadi post-apokalip. Contohnya seperti War of the Planet of the Apes. Ada dua filem terakhir yang kita pernah tengok pasal Planet of the Apes. Duanya adalah post-apokalips. Awalnya bukan, tapi ada bahagian-bahagian ada dalam filem tu akan jadi post-apokaliptik. Dan post-apokalip ni dia selalunya bertemakan tentang ekologi. Maknanya dia bukan tentang kehancuran juga. Kehancuran saja, tapi persediaan manusia. Manusia yang yang terlalu serakah, akhirnya habis segala alam digondolnya. Kotaro Minami dia cakap orang yang tinggal di pantai biasanya boleh simpan oksigen dalam masa lama. Itu pandangan beliau, saya tak tahu. Saya tengok aja cerita ni kan. Yang bagus, yang faham saya ceritalah kan. Okey. Baik. Okey, seterusnya post-apokalip di Netflix lah. Tu Kotaro Minami cakap ada perubahan dalam badan, dah lupa apa nama organ. Saya tak tahu itu saudara tahu, nanti saya panggil saudara bentam pula. Post-apokalip. Okey. Tadi kita dah cerita lah, ni Netflix ni kira baru lah kan. Agak baru Netflix ni. Jadi ada mana saya nak cerita filem yang post-apokalip tapi yang baru-baru ni, yang saudara boleh akses lah. Tapi saya ingat saya baru ni saya tengok Contagion tak jumpa, dan bukan baru juga Contagion ni. Tapi Contagion ni yang saya rasa saya nak sebut kat sini, sebab Contagion tu agak mirip dengan situasi sekarang, yang mana dalam watak tu Gwyneth Paltrow nama dia. Gwyneth Paltrow lah. Dia pegang gelas tu ada cop jari dia batuk, dia dah kena penyakit lah. Apa yang gelas yang dia pegang tu dah kena kepada pelayan tu pun kena juga. Situasi dia sama dengan sekarang. Sekarang ni
kita keluar dari rumah, balik, kan kena cuci baju. Sentuhan kita, sampai ada orang tanya, adakah sabun, adakah beli barang kat kedai nanti, lepas tu balik nak kena cuci, nak kena sabun ke apa. Sebab katanya virus ni tahan dekat benda material selama beberapa jam. Jadi orang pun tanyalah, ada doktor gelakkan lah, doktor gelakkan orang yang pakai glove, nak suruh orang pakai sanitizer je. Tapi dalam contagion tu, real, saya tengok contagion tu saya rasa macam, woi, agak persis suasana dia tu, walaupun itu fiction, tapi sama dengan keadaan sekarang. Maknanya sentuhan, jarak 1 meter kena jaga semua ni. Ini adalah satu benda yang agak ni, Fakhruddin Jebat derhaka, snowpiercer, semua orang duduk dalam trend. Ya, saya nampak itu pun boleh katakan post-apokaliptik lah. Dan post-apokaliptik, kemudian mungkin boleh plus lagi lah trend movies. Filem tu pun agak trend movies lah. Cuma saya tak tahulah kenapa Snowpiercer tak berapa terkenal. Kenapa? Filem tu bagus dan filem tu sangat kuat pertentangan kelas dia. Ramai orang cakap platform bagus kan. Tapi saya tengok platform, saya tak berapa faham sangat platform ni apa kan. Saya tak berapa faham. Dia punya nak terlalu deep sangat. Tapi Snowpiercer tu lebih mudah, lebih bagus. Lebih relax. Saya tak nak lah filem yang terlalu deep sampai kita tak faham. Snowpiercer tu bagus lah. Sangat nak faham pergolakan kelas lah. Okey, Contagion dah selesai. Kemudian Cellphone. Okey, Cellphone, lakonan Samuel Jackson. Filem ni tidaklah post-apokalips. Mungkin apokalips. Tapi dia dekat dengan situasi kita. Ni maksudnya saya sekarang ni dah sampai pada bab dekat dengan situasi kita. Betul, Rauf Razali, Snowpiercer, filem Bong Joon-ho, pengarah filem, betul. Saya tengok. Walaupun Cellphone ni dia bukan, tapi dia sangat dekat sebab kita hari ni pakai telefon kan. Katalah virus tu ataupun penyakit tu, wabak tu datang daripada telefon. Macam mana kita kan? Mati tak kita kan? Dan cuma saya nampak filem tu sangat kritik sosial sebab manusia pada hari ni sangat dekat dengan telefon. Saya tengok lagi kalau ada soalan saya terlepas. Soalan saya terlepas. Okey, nampaknya tak. Kalau ada soalan saya bagi tahu. Okey, kemudian ini Cellphone saya rasa ada dekat Netflix. Silence. Silence. Saya ulang, ini adalah benda yang post apocalypse film movies yang mana berkaitan dengan situasi kita. Maknanya kalau berlaku kita nak buat apa? Sekarang ni sentuhan kena jaga. Jarak kena jaga. Kena pakai mask. Balik baju kena basuh. Ini adalah satu benda yang sangat baru. Kadang-kadang sampai saya fikir, sekarang ni saya ni tengah mimpi ke apa? Ini okay, Zainal Rock Reggae dah sebut tadi, Book of Eli. Kadang saya fikir ini tengah mimpi ke apa Dan sebab ini macam filem yang kita hadap ni, ini macam filem. Terima kasih Adan kerana menonton. Cuma maksudnya ini macam filem kan. Macam tak pernah berlaku benda ni. Lockdown. Daripada sehari ke sehari orang tak pergi kerja. Saya pergi post ke area Maju Junction, orang tak ada dekat KL. Sampai ada pakcik yang bawa Grab tu, dia cakap 50 tahun saya duduk di KL. Mungkin dia umur 50 lebih lah. 50 tahun saya duduk di KL, tak pernah saya tengok KL lengang. Ini sesuatu yang baru kan, yang tak pernah ada. Jadi saya rasa yang boleh saya cakap sini adalah benda-benda yang sangat dekat dan mungkin akan datang. Kalau macam mana, adakah dia akan berlaku, dan kalau berlaku nak buat apa. Jadi Silence boleh tengok dekat Netflix, cerita baru kak. Makhluk monster datang. Saya tak berapa minat sangat monster ni, tapi monster datang. Okay, saya baca komen Karul Nizam ni. Biasanya seluar jin basuh seminggu sekali, sekarang lepas sampai rumah kena rendam. Betul, ni normal. Normal baru. Memang sangat menyusahkan. Wadah kan.
sangat menyusahkan dan memelikkan. Tak pernah ada benda-benda macam ni kan. Sampai penat lah nak keluar rumah tu, penat. Sekarang nak keluar rumah kena ada rutin seminggu 2 kali ke seminggu 3 kali. Sebab nak balik nak kena basuh semua kan. Jadi ini satu benda yang lain. Okay, balik pada silent tadi. Monster tu datang. Tapi monster ni dia sangat sensitif dengan bunyi. Dan orang dalam silent tu semua kena jaga-jaga, jangan ada bunyi sikit pun. Maknanya katalah nanti ada penyakit baru datang pula, mungkinlah cerita ni monster kan. Tapi maknanya kalau benda tu berlaku, nak buat apa? Kita ni, maksudnya sebab Malaysia ni kita jarang ditimpa ditimpa bencana. Jadi memang agak kucak kacir sikit kan. Tapi maksudnya mungkin selepas ni kita dah boleh buat persediaan lah kan. Maknanya mungkin tahun depan 365 hari yang lepas kita tak pernah menyangka buat akan jadi macam ni kan. Tapi jadi kita kena fikir lah, maknanya 365 hari ke hadapan, apa akan berlaku pula? Akankah berlaku PKP lagi? Mungkin penyakit lain. Sebab saya dengar virus ni dah ada 3 variasi kan. Jadi bagaimana kan? Jadi kita tengok kat sini. Itu kalau ini yang berlaku lah. Zainal Rock Reggae, mungkin pembikin filem ini rujuk kisah Bahtera Noh selepas banjir reda. Ini filem yang mana? Tapi maksud dia sekarang jadi orang putih ni buat, okey, kalau satu hari nanti benda tu datang, dia sensitif dengan bunyi macam mana? Macam mana kita nak bergerak macam tu kan? Okay, itu silent. Kemudian silent ni yang agak menakutkan, bukan seram lah, dia macam ada unsur-unsur yang pelik sikit, iaitu ada macam tablik lah. Kalau saya namakan macam tablik lah. Dia ajak orang untuk pergi ikut dia kan. Dalam keadaan gawat macam tu pun sempat lagi ada orang nak ceramah agama untuk mai ikut. Ini mengingatkan kita kepada situasi yang baru yang mana geng tablik di Malaysia satu hal lah, yang kat Indonesia yang nak buat tu. Kemudian ada ustaz Nuruddin Banjari yang nak buat solat Jumaat, yang marah orang tak buat solat Jumaat. Jadi cakap kami lebih takut Tuhan daripada takut virus. Ini unsur-unsur cult lah, unsur-unsur cult yang ada. Yang saya rasa siapa yang nak buat novel semua ni, memang ini semua ni bahan yang bagus lah kan, bahan yang bagus kan. Okey. Itu silent. Kemudian Birds Box kan, Birds Box. Pernah tengok Birds Box? Birds Box ni pula mata kena tutup kalau nak keluar. Jadi katalah situasi tu berlaku, maknanya kita nak keluar ni, memang kalau kita keluar habis. Apa nak buat? Jadi mereka dah tunjuk cerita ni pakai selain tutup mata, pakai GPS lah. Jadi teknologi telah banyak membantu kita sebenarnya. Nasib baik ada teknologi. Kalau tidak, macam mana? Jadi kalau dalam cerita tu GPS memang banyak membantu lah kan. Bird Box, lakonan Sandra Bullock. Kemudian Quiet Place ni dia agak sama dengan Silent, dan Quiet Place ni rasa-rasa dia punya ni pun sama, iaitu tak boleh dengar bunyi juga. Zainal Rock Reggae, betul, macam cerita Tremors, bunyi getar dikejar, betul. Ini klasik lah memang. Saudara ni saya rasa orang lama ni kan. Sebab cerita tu saya pun tengok balik lah, sebab dulu masa kecil tengok dengan video tape lah dengan ayah, video tape besar tu kan. Jadi benda tu memang sensitif dengan bunyi. Cuma dia macam kelakar kan, sebab benda tu dekat padang pasir, lawak-lawak kan, dalam komuniti kecil. Ya, saya ada tengok cerita tu. Dan selain Quiet Place ni, dia dah ada 2 siri. Kemudian bercakap tentang Quiet Place, kita ada juga Quiet Earth kan. Quiet Earth ni antara filem post apokalip yang awal tahun 1985. Dalam Quiet Place tu cuma ada 3 orang saja dekat bumi. Ada 3 orang je, 2 lelaki, seorang perempuan. Seorang lelaki kulit putih, negro, seorang perempuan. Maksudnya dalam dunia ni dah ada 3 orang je. Bagaimana? Dan saya fikir filem Desolasi karya Syafiq Yusof Haslam ambil idea filem ini. Desolasi ada dekat YouTube, boleh tengok. Sekadar pandangan lah, asumsi saya. Tengok ada soalan.
Kalau soalan boleh bagi ada pandangan ke? Okey. Saya dah nak habis. Saya rasa saya dah habis. Saya nak baca tulisan Syamdul Rais tentang peak theory tadi, tentang teori puncak minyak. Jadi kalau ada apa-apa pandangan boleh bagi tahu. Saya rasa saya akan sudahi kat situ. Saya nak baca yang Syamdul Rais ni. Okey. Ini tulisan dia lama. Syamdul Rais ni sebab dia Perumahan. Tapi selain pada benda tu, cakap-cakap dia tentang ekologi bagi saya sangat bagus lah. Ekologi dan environmental, tulisan dia bagus. Dan dia nampak konsisten lah dengan tulisan ekologi dia. Saudara boleh cari banyak tulisan Syamdul Rais pasal ekologi, sangat baik. Tulisan politik boleh abaikan lah, boleh buang lah. Pasal ekologi, pandangan dia bagus. Okey, tulisan ni ditulis pada tahun 2008, Januari 5. Saya baca daripada di Malaysia Today. Okey, 2008 masa tu belum ada lagi PH, ada PR dengan BN lah. Okey, tajuk dia Barisan Nasional dan Barisan Rakyat bengong dalam hal minyak. Sejak hampir 5 tahun yang lalu, saya telah menulis secara konsisten tentang masalah bahan bakar minyak petroleum. Secara jujur, saya telah cuba menyedarkan seramai mungkin warga untuk memahami satu hakikat. Minyak dalam dunia ini telah susut. Banyak telaga minyak yang telah kering. Minyak yang telah dibakar tidak akan ada penggantiannya. Saya juga telah mendedahkan dan cuba menerangkan apa yang dipanggil peak oil theory atau teori puncak minyak. Teori ini mengajukan pandangan bahawa pada satu jangka masa pengeluaran hasil bahan bakar petroleum berkembang tinggi hingga sampai ke satu puncak. Sudah sampai ke puncak ini, maka pengeluaran bahan bakar ini akan terus menurun dan berkurangan. Ni agak panjang . Kalau saudara bosan, tak apalah kan, tinggalkan lah. Tapi kalau saudara nak dengar, boleh dengar. Teori ini diasaskan oleh M. King Hubbard pada tahun 1956. Berdasarkan teori ini, M. Hubbard telah meramalkan di antara tahun 1965 ke 1970, pengeluaran bahan bakar petroleum di Amerika Syarikat akan sampai ke puncak. Apabila mencecah puncak ini, maka pengeluaran galian petrol di Amerika akan terus berkurangan. Ramalan Hubbard ini cukup tepat. Pada tahun 1970, Amerika wajib menjadi negara pengimport minyak. Teori puncak minyak ini juga telah meramalkan banyak negara-negara pengeluaran minyak dalam dunia ini telah melintasi puncaknya. Egypt 1987, Perancis 1988, Jerman 1966, Iran 1974, India 1997, Indonesia 1991, Jepun 1932, Libya 1970, Mexico 2003, New Zealand 1997, Nigeria 1979, Norway 2000, Oman 2000, Rusia 1987, Syria 1996, Syria 1996, Tobago 1981, Venezuela 1970, UK 1999 dan Amerika Syarikat 1970. Zainal Rodriguez, apa pandangan Ben tentang kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh manusia? Maksudnya saya skill helmet. Saya tak dapat fikir sekarang. Saya fikir maksud dia selain pada skill, kita kena lebih kurangkan benda yang tak perlu lah. Dan mungkin martial art pun penting lah. Ini yang saya terfikir sekarang. Okey. Sebab benda-benda dah mula sekarang. Saya pun dah buat level, cuba kongsi rumput rampai. Bagus. Terima kasih Zainal. Saya baca dulu soalan ni. Saya baca dulu artikel. Hubbard peak theory tidak pernah dipertikaikan. Apa yang selalu ditimbulkan hanya perbezaan tarikh. Ada pakar kaji bumi yang telah menyatakan bahawa dunia telah melintasi zaman puncak minyak pada tahun 2005 yang lalu. Tulisan ini 2008. Ada yang kata zaman puncak minyak dah habis pada 2005 yang lalu. Ada pula yang meramalkan bahawa puncak minyak akan sampai di antara tahun 2020 ke tahun 2030. Ini zaman dia 2020 ke 2030. Kita dah masuk ke tahun ini kan. Tapi pada hakikatnya semua pakar kaji bumi ini menerima pakai bahawa bahan bakar, yang ni semua setuju, bahan bakar ini semakin susut, berkurangan pengeluaran dan akhirnya akan habis. Ini bermakna bila habis benda ni akan berakhirlah tamadun petroleum. Kerana tamadun yang ada pada hari ini adalah tamadun yang digerakkan oleh petroleum. Habis di sini menurut Syamdul Rais bukan bermakna tidak ada lagi minyak dalam bumi. Zaman batu berakhir bukan bermakna batu telah habis. Minyak masih ada dalam bumi, tapi tidak lagi ekonomik untuk mengambilnya keluar. Minyak ialah tenaga. Akan sampai masanya nanti untuk mengeluarkan satu tong minyak dari perut bumi, kita memerlukan membakar 5 atau 10 tong minyak. Ini tidak berbaloi dan tidak ekonomik. Pada pagi 2 hari bulan Januari 2008,
harga satu tong bahan bakar petroleum telah mencecah $100 di pasaran dunia. Pada petangnya, harga telah menurun sedikit. Ketika saya, Syamdul Rais, menulis ini, harga satu tong ialah $99.68. Saya tidak terperanjat apabila melihat harga minyak naik menjadi $100 untuk satu tong. Dalam tulisan-tulisan saya yang lalu, saya juga telah beberapa kali meramalkan harga bahan bakar ini akan terus naik. Apa yang memeranjatkan saya ialah kenyataan yang keluar dari Parti Keadilan Rakyat, UNAR pada masa ini, yang menyatakan jika parti ini memerintah, maka harga minyak akan diturunkan. Untuk saya, ini hanyalah kenyataan orang gila atau orang yang tidak tahu tentang teori puncak minyak dan tidak sedar bahawa tamadun dunia hari ini adalah tamadun petroleum. Susulan jawapan dari Najib Razak, seorang pemimpin dari parti United Malay National Organisation, sama juga gilanya. Najib ni kata Hisham lah. Najib mengatakan negara ini akan bankrupt jika harga minyak diturunkan. Orang yang bernama Najib ini tidak sedar semenjak bila pula negara kita ini tidak bankrupt. Bentar. Okey, kita sambung. Okey. Tulisan ni agak panjang sikit. Saya baca juga sebab penting. Okey. Sosok yang mengeluarkan kenyataan ini tidak memahami tanda dan makna bahawa perang di Iraq, perang di Darfur atau perang di Sudan. Mereka juga tidak membaca dan memahami makna war on terrorism sebagai dasar luar negara Amerika Syarikat. Mereka juga tidak memahami kenapa Hamid Karzai menjadi penghulu di Kabul atau kenapa ada sebuah kapal minyak yang bernama Condoleezza Rice. Kedua-dua kumpulan parti politik ini sama tongong, kata Hisham, dan sama bengong dalam memahami bahan bakar petroleum. Mereka ini adalah sesat lagi menyesatkan. Kedua-dua kumpulan ini tidak jujur. Tidak huruf besar, tidak jujur. Mereka adalah politikus yang hanya bercita-cita untuk berkuasa tetapi tidak memiliki apa-apa di antara dua telinga mereka. Tidak ada otak. Cakap tongong mereka itu bertujuan memancing undi dan mencari untung politik jangka pendek. Dalam agenda bahan bakar minyak, saya menolak kedua-dua kenyataan bengong, sesat dan lagi menyesatkan ini. Hisham tak ikutlah PKR ke Najib, dia tak ikut. Dalam bab ni, mengikut pandangan Parti Keadilan, jika United Malay National Organisation telus dalam memberikan perincian perbelanjaan dan pendapatan dari syarikat Petronas, maka harga minyak akan dapat ditampung. Jika tidak ada pembaziran dari duit jualan minyak, maka harga minyak akan terus dapat disubsidi. Parti Keadilan PKR tidak sedar dalam masa tidak lebih dari 10 tahun, bahan bakar minyak di persisiran laut kita akan habis. Untuk berhujah, kita anggaplah mereka dapat mengambil alih kerajaan. Dalam penggal ketiga, pentadbiran Barisan Rakyat minyak habis. Dalam penggal ketiga pentadbiran Barisan Rakyat minyak habis. Barisan Rakyat adalah satu pentadbiran yang telus, tidak rasuah dan jujur. Bila minyak habis, mereka juga tidak akan menaikkan harga minyak. Maknanya bila minyak tu dah habis, mereka kenalah naikkan harga minyak. Ini hukum yang saintifik. Jadi cakap-cakap harga minyak hendak diturunkan itu adalah bohong dan tidak mungkin dapat dilakukan. Kenaikan harga bahan bakar minyak ini tidak ada sangkut paut dengan ketelusan kerajaan atau terpaparnya secara terperinci pendapatan dari Petronas. Harga minyak naik kerana minyak dalam dunia ini telah habis. Kenapa bebal sangat untuk memahami hakikat ini? Ini kata Hisham. Bentar. Okey, kata Hisham lagi. Kerajaan dalam bentuk apa sahaja, komunis, sosialis, kapitalis, marxis, anarkis, Guevaris, Stalinis, sosial demokrat, Islamik, Syiah, demokrat, Katolikus, sembahyangis, Hindu, Buddha, kerajaan ada agama, kerajaan tak ada agama, kerajaan rasuah, kerajaan telus lagi jujur, kerajaan alim lagi warak, semuanya akan menaikkan harga minyak. Inilah yang wajib diterangkan kepada orang ramai secara telus dan jujur. Juga wajib diterangkan kepada orang ramai. Hari minyak habis dalam dunia ini akan sampai. Apabila minyak habis, ia akan membawa bencana besar dan huru-hara, terutama negara yang banyak bergantung pada minyak. Okey, Zainal Rodriguez, saya rasa baik saudara dengar apa yang saya baca ni, kerana ini akan menjawab sedikit sebanyak soalan saudara. Hari minyak habis dalam dunia akan sampai. Apabila minyak habis, ia akan membawa bencana besar dan huru-hara, terutama negara yang banyak bergantung pada minyak. Kehabisan minyak akan sampai seperti kereta kita kehabisan minyak. Maknanya kehabisan minyak akan sampai seperti kereta kita kehabisan minyak. Kereta saudara pernah habis minyak atau tidak? Kalau habis, maknanya benda tu pun boleh jadi. Masanya datang serta-merta dengan tiba-tiba. Yang paling teruk kena bantai apabila minyak habis ialah semua hal ehwal pengangkutan. Bila minyak habis, yang teruk apa? Pengangkutan. Untuk meredakan keadaan minyak habis yang datang secara mendadak, kita memerlukan
dan mengambil masa untuk membuat persediaan. Kerana itu, pemimpin kerajaan dan politikus dari semua kumpulan wajib membaca Peak Oil Theory. Boleh cari ya, artikel ni nanti saya letak di Facebook Kubu. Kesedaran minyak akan habis wajib diberitahu kepada orang ramai sekarang. Sekurang-kurangnya 20 tahun diperlukan oleh kerajaan untuk membuat persediaan berhadapan dengan hari minyak habis. Syam tu 2018, dah 10 tahun, sudah 12 tahun ya. Apakah persediaan kita? Kerajaan, industri dan para pengguna wajib sama-sama memahami hakikat ini. Tidak akan berlaku kacau bilau, bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia apabila minyak habis. Tengok cerita Mad Max antara ni. Saya tidak nampak satu dasar penggunaan bahan bakar petroleum yang tepat dan betul yang sedang diajukan baik dari parti kerajaan ataupun dari Barisan Rakyat. Semua Barisan Rakyat ni adalah Pakatan Rakyat lah. Pada masa itu, semua dasar yang mereka ajukan adalah dasar jangka pendek yang pakai untuk menipu rakyat. Subsidi atau menaikkan harga bukan jawapan untuk berhadapan dengan zaman kehabisan minyak. Okey, ini jawapan Hisham untuk soalan Zainal Rock Reggae tadi. Ini kata Hisham, saya mengajukan satu perubahan struktur budaya hidup yang baru, mengubah secara struktural dan meninggalkan gaya hidup yang kita guna pakai hari ini. Budaya konsumer dalam tamadun petroleum ini telah nazak dan wajib ditinggalkan. Orang ramai hari ini wajib digalakkan dari hari ini untuk tidak menggunakan kereta persendirian dan beralih kepada sistem pengangkutan awam. Basikal perlu digunakan kembali seperti di zaman ayah dan datuk nenek kita membesar. Hentikan kilang-kilang yang pengeluaran produk-produk yang tidak berguna dan bukan asas untuk hidup. Kota dan bandar kita wajib dapat menampung dan mengeluarkan bahan makanan sendiri. Makanan tidak perlu diambil dari kawasan yang jauh atau diimport. Setiap warga wajib tahu hal pertanian. Maksudnya wajib tahu hal pertanian. Ini penting. Petanaman yang diusahakan untuk makanan dan bukan untuk spekulasi mengumpul modal. Siapa bertanam maka mereka dapat makan. Tempat kita bekerja pula tidak harus jauh dari tempat kita tinggal. Rumah-rumah yang kita dirikan bukan gua-gua batu yang memerlukan alat hawa dingin. Rumah adalah tempat kita berteduh dari hujan dan panas. Kembali kepada asas. Penggunaan kuasa elektrik dalam bangunan dan dalam rumah kita seharusnya pada asas yang paling minimum. Kota-kota kita tidak perlu disaluti dengan lampu-lampu neon yang mengiklankan hampir-hampir dan membazirkan tenaga listrik. Minyak, gas dan arang batu yang tidak dimiliki wajib dijaga dan dipergunakan dengan cermat. Ekonomi yang berasaskan dolar wajib kita tinggalkan sekarang. Dolar adalah simbol tamadun petroleum semenjak tahun 1970-an. Semenjak dalam tahun 1970-an, bila mana Amerika dan Saudi Arabia menjadi sahabat karib, maka dunia telah dipaksa menggunakan dolar dalam hal jual beli minyak. Kita semua dan rakyat dunia telah ditipu dengan kertas hijau yang dicetak oleh Amerika. Kertas hijau ini tidak memiliki apa-apa nilai dan zat untuk dimakan. Malah kertas jambal lebih bernilai dan boleh digunakan berbanding dengan dolar Amerika. Sekali pandang, apa yang saya ajukan, apa yang Hisham ajukan ini sebagai cakap yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal kerana apa yang saya nyatakan ini dibaca dalam tahun 2008. Bayangkan pada tahun 2020, tahun ini ya, atau tahun 2025, lagi 5 tahun, berapa dolar agaknya harga satu tong petroleum. Bayangkan juga 10 tahun dari hari ini, apabila telaga minyak kita kering, dari mana kita nak dicari dana subsidi untuk menampung pengurangan harga minyak. Kepada semua politikus dari semua parti politik, sila kaji dan fahami tentang tamadun petroleum dan kajian teori M. King Hubbard. Jangan menjadi pemalas. Jika tidak tahu apa yang saya tulis ini, sila tanya pakcik saya, lebih Google. Okey, itu kata Hisham. Saya rasa saya nak sudah kat situ. Saya nak baca. Okey, betul Zainal Rock Reggae. Jadi dalam period pemilihan kita perlu back to seat. Betul. Ini perlu lah. Maknanya kurangkan benda-benda yang tak perlu lah. Benda-benda yang perlu sahaja. Yang tak payahlah benda-benda mewah sangat kan. Karun Nizam kemarin, saya ada baca yang US sudah jumpa cara terbaru menggali minyak. Sebab itu secara tiba-tiba mereka menjadi pengeluar minyak utama dunia. Tapi sampai bila Karun Nizam kemarin? Sampai bila minyak akan ada? Saya rasa kalau kita tak baca benda ni pun, M. King Hubbard, semua benda dia ada tempoh je. Apa benda yang tak habis, semua benda akan habis. Apa benda yang akan kekal pun. Jadi saya rasa eloklah ada persediaan tu. Bukanlah kita tak keluar, tak bekerja, kita tak buat apa-apa benda aktiviti ekonomi kan. Tapi maksud dia balik pada asas lah. Agama pun ajar pada kiri pun ajar, kiri lah, sekolah kiri pun ajar benda yang benda-benda tak perlu ni kena kurangkan. Dan kalau kita nak hidup boros juga, saya rasa memang tak lama lah. Jadi kalau kepada warga Taiping dan tempat-tempat yang boleh, yang telah dikhabarkan akan tenggelam itu, maka kena banyak beringatlah.
Sebenarnya walaupun post apocalypse ni dia yang saya sebut tadi banyak cerita fiction, tapi fiction yang bagi saya masanya nanti mungkin akan tiba. Cuma kita tak tahu bila. Jadi saya ingat yang itu saja, dan saya harap memang santai kita ni mungkin boleh berikan sesuatu. Saya ingat yang tu yang itu saja. Okey, kita jumpa lagi di hari yang lain. Dan stay safe, stay at home. Assalamualaikum dan selamat malam.